Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita dapat sama-sama lagi berjumpa untuk kelas sirah. Okey, dalam pertemuan kita yang lepas, kita dah ulang kaji bahagian yang pertama, iaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, hari ini kita nak tengok bahagian yang kedua pula, iaitu ibu susuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tahukah kawan-kawan, syarat menjadi ibu susuan ialah seorang perempuan mesti menyusukan anak tersebut sekurang-kurangnya 5 kali kenyang, dan umur bayi itu tidak melebihi 2 tahun. Okey. Jadi syarat untuk jadi ibu susuan ni, yang pertama, dia kena susukan bayi itu sampai 5 kali kenyang. 5 kali kenyang baru boleh. Okay, kalau kurang daripada 5 kali, tak jadi ibu susuan dan anak susuan. Sebab tak cukup syarat. Syarat yang kedua ialah bayi itu mesti tidak melebihi 2 tahun. Jadi baby itu mesti umur dia 2 tahun dan ke bawah. Kalau 2 tahun dan ke atas tak boleh. Okey, tak jadi anak susuan dan ibu susuan. Sebab tak memenuhi syarat. Okey, syarat dia yang pertama kena 5 kali kenyang. Okey, sekurang-kurangnya 5 kali. Kalau lebih tak apa. Okey, sekurang-kurangnya 5 kali kenyang. Yang kedua, umur bayi itu mesti 2 tahun dan ke bawah. Okey, kalau dah lebih 2 tahun tak boleh. Okey, itu 2 syarat untuk jadi ibu susuan dan anak susuan. Baik, ini adalah peta minda yang menunjukkan siapa ibu susuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, kita tengok yang pertama. Yang pertama, ibu kandung. Okey, Aminah binti Wahab. Okey, ibu dia sendiri, ibu Nabi Muhammad sendiri, ibu kandung dia sempat susukan dia. Okey, tapi tempoh susuan dia hanya 3 hari. Okey, 3 hari saja. Okey, kemudian kita tengok yang kedua pula. Kemudian Nabi Muhammad disusukan oleh siapa pula? Ibu susuan dia yang pertama, iaitu Suwaibah Al-Islamiyah. Okey, Suwaibah Al-Islamiyah. Okey, tempoh susuan dia ialah 4 bulan. Okey, siapa Suwaibah Al-Islamiyah ni? Suwaibah Al-Islamiyah ni adalah hamba kepada Abu Lahab. Okey, hamba kepada Abu Lahab. Okey, kemudian kita tengok yang ketiga. Okey, ini adalah ibu susuan Nabi, iaitu Halimatus Sa'diyah. Okey, Halimatus Sa'diyah. Okey, ibu susuan Nabi Halimatus Sa'diyah ni adalah yang paling lama menyusukan Nabi, iaitu tempoh dia sehingga Nabi 5 tahun. Okey. Okey, ibu kandung dia 3 hari. Kemudian ibu susuan yang pertama 4 bulan sahaja. Okey. Okey, baki sampailah Nabi umur 5 tahun, ibu susuan dia ialah Halimatus Sa'diyah. Jadi yang paling lama menyusukan Nabi ialah Halimatus Sa'diyah lah, sampai Nabi berumur 5 tahun. Okey. Halimatus Sa'diyah berasal daripada keluarga yang miskin. Begitu banyak limpahan rahmat yang berlaku kepadanya sepanjang Halimatus Sa'diyah menjadi ibu susuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Halimatus Sa'diyah ni dia bukannya orang yang kaya. Okey, dia berasal daripada keluarga yang miskin. Maksudnya harta tak banyak. Okey, harta tak banyak dan nak makan pun taklah mewah-mewah. Okey, makan cukup-cukup saja. Okey, jadi tak ada makanan lebihan-lebihan, tak ada. Okey, makanan yang mewah-mewah pun tak ada. Okey, makan untuk hidup dan makan pun cukup-cukup saja. Okey, miskin. Okey, berasal dari keluarga yang miskin. Tapi bila dia ambil Nabi Muhammad dan susukan, dia jadi ibu susuan kepada Nabi Muhammad, banyak rahmat, limpahan rahmat Allah bagi kepada dia, sebab dia tolong susukan Nabi Muhammad. Okey, jadi apa yang berlaku sepanjang
Halimatus Sa'diyah susukan Nabi Muhammad ni? Jom kita tengok. Limpahan rahmat yang diterima Halimatus Sa'diyah sepanjang menjadi ibu susuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang pertama, hasil tunusu ternakan yang banyak. Okey, jadi binatang ternakan dia mengeluarkan susu yang banyak. Okey. Okey, yang kedua, binatang ternakan yang banyak. Okey. Asalnya Halimatus Sa'diyah ni bela sikit. Okey, dia ternak sikit saja. Okey, sebab dia miskin kan. Jadi dia ternak sikit, kambing pun ada sikit. Tapi disebabkan dia menjadi ibu susuan kepada Nabi Muhammad, Allah bagi rahmat. Jadi binatang ternakan dia bertambah jadi banyak. Okey. Beranak jadi banyak. Asal kambing sikit lah kali, kambing dia jadi banyak. Yang ketiga, tanaman yang subur. Jadi tanaman-tanaman dia pun subur. Okey, tanam tumbuh. Okey, tak ada dekat tempat tu bila dia tanam tak tumbuh. Okey, pokok dia mati. Jadi tanaman dia subur. Okey, semua tempat yang ditanam semuanya tumbuh dengan baik. Yang keempat, kebun yang mengeluarkan banyak hasil tanaman. Jadi bukan setakat pokok-pokok dia ditanam semua hidup. Okey, pokok-pokok yang dia tanam tu mengeluarkan hasil yang banyak. Kalau yang dia tanam sayur semua elok. Dia jadi elok. Okey, yang dia tanam buah pun jadi elok. Okey, jadi hasil tanaman dia tu, segala sayur-sayur, buah-buah semuanya dapat keluar dengan banyak. Okey, bukan setakat pokok saja. Setakat kalau pokok tu tumbuh tapi tak ada buah, tak ada sayur, tak menjadi. Okey, setakat tumbuh saja. Jadi tak ada hasil tanaman. Tapi yang ni tak. Okey, bukan setakat pokok-pokok tu semua tumbuh elok. Okey, hasil tanaman pun banyak. Okey, jadi ni adalah 4 perkara yang diterima oleh Halimatus Sa'diyah. Limpahan rahmat yang Allah berikan kepada Halimatus Sa'diyah sepandang dia susukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan 2 malaikat untuk bertemu Nabi. Pada waktu itu, baginda baru berumur 4 tahun. Malaikat telah membelah dada baginda dan membersihkan hatinya dengan air Zam-Zam. Okey. Jadi waktu Nabi berumur 4 tahun, Allah dah perintahkan 2 malaikat untuk turun ke bumi dan bertemu dengan Nabi. Okey, sebab apa 2 malaikat ni turun ke bumi untuk berjumpa dengan Nabi ketika Nabi berumur 4 tahun tu? Tujuan dia adalah untuk membelah dada Nabi dan membersihkan hati dia dengan air Zam-Zam. Sepanjang tinggal bersama Halimatus Sa'diyah, baginda telah menguasai ilmu bahasa Arab. Jadi sepanjang dia tinggal bersama dengan Halimatus Sa'diyah ni, dia banyak mempelajari bahasa Arab. Dia menguasai ilmu bahasa Arab. Macam mana kamu dilahirkan sebagai bangsa Melayu, okay, kamu sendiri pun mempelajari bahasa Melayu. Okay, macam tu. Jadi Nabi Muhammad pun, dia walaupun dia dilahirkan sebagai bangsa Arab, tetapi dia juga menguasai ilmu bahasa Arab. Dia pun kena belajar juga bahasa Arab. Okay. Tahukah kawan-kawan hubungan antara anak susuan dengan anak kandung ibu susuan adalah seperti adik-beradik. Mereka tidak boleh berkahwin sampai bila-bila. Okey, jadi kalau ibu susuan tu dia ada anak, jadi anak dia, anak kandung dia dengan anak yang dia susukan, anak susuan, okey, jadi macam adik-beradik. Okey, jadi macam adik-beradik. Okey, kalau laki dengan perempuan tak boleh kahwin sampai bila-bila. Okey.
Dan aurat dia pun macam aurat adik-beradik juga. Okey. Kalau perempuan dia tak payah pakai tudung. Tak payah pakai tudung sebab anak susuan tu dah jadi adik-beradik dia. Okey. Jadi dia tak payah pakai tudung. Jadi macam adik-beradik betul lah. Macam tu. Okey, banyak ilmu dan maklumat yang kamu dah perolehi daripada sesi ulang kaji ni. Jadi Mak Alin harap kamu boleh ingatlah semua yang kita dah bincangkan dalam sesi ulang kaji ni. Okey, yang tu saja untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.